لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Ayat 255 dalam surah Al-Baqarah yang lebih dikenali sebagai Ayatul Kursi merupakan salah satu daripada ayat pendinding yang sering dibaca oleh kita sebagai umat Islam. Ayatul Kursi juga dikenali sebagai penghulu kepada segala ayat. Ayat ini diturunkan setelah mana Nabi SAW berhijrah di bumi Madinah Al-Munawwarah dengan diiringi oleh ribuan para malaikat kerana kebesaran dan kehebatan ayat ini. Bahkan syaitan dan iblis juga merasa gerun dan gentar kerana terdapat satu ayat yang khusus untuk merintangi mereka, yang menghalang mereka daripada hasutan, bisikan dan juga godaan syaitan. Ayat ini dikenali sebagai Ayatul Kursi yang bermaksud kemegahan, kehebatan. Kursi di situ merujuk kepada kursi Allah. Apabila di sana kita melihat lapisan langit, terdapat langit yang pertama, langit yang kedua, maka di langit yang ketujuh dan selepas itu disebut sebagai kursi Allah. Tempat duduk yang megah lagi mempunyai martabat yang tinggi, maka itulah yang digelar sebagai Ayatul Kursi. Lafaz bacaan Ayatul Kursi hendaklah dibaca dengan 9 kali berhenti. Ini adalah salah satu daripada cara bacaan yang diberikan oleh Allahyarham Datuk Ismail Kamus. 9 kali berhenti dengan bacaan yang betul. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khuzuhu sinatu wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi iznihi, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa, wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard, wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. 9 nafas, 9 kali berhenti. Maka itu cara bacaan yang betul dalam membaca Ayatul Kursi. Semua ayat Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi petunjuk kepada kita sebagai umat Islam mempunyai hikmah yang tersendiri. Begitu juga Ayatul Kursi sudah pasti mempunyai hikmah yang tersendiri. Fadilat dan kelebihan Ayatul Kursi ini telah dinukilkan dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Antaranya adalah orang yang membaca Ayatul Kursi akan dicintai dan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, sesiapa yang berwuduk dengan sempurna kemudian membaca Ayatul Kursi, maka Allah akan meninggikan darjatnya sebanyak 40 darjat. Yang ketiga, barang siapa yang membaca Ayatul Kursi, maka Allah akan memberikan kebaikan yang tak terhitung banyaknya kepada seluruh ahli rumah tersebut. Yang keempat, barang siapa yang membaca Ayatul Kursi, maka Allah akan mengeluarkan dia daripada kesepitan hidup yang dia sedang lalui. Yang kelima, barang siapa membaca Ayatul Kursi, maka Allah akan memberikan dia pahala yang banyak. Yang keenam, Allah akan menuliskan setiap detik selepas mana dia membaca Ayatul Kursi sehingga ke esok hari satu kebaikan dan menghapuskan satu keburukannya. Kemudian, barang siapa yang membaca Ayatul Kursi juga, maka orang yang membacanya akan dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada jin dan syaitan yang akan mengganggunya. Ini jelas kita melihat banyak kisah-kisah terdahulu. Ada satu kisah yang saya ingat, ada satu ulama satu malam dia berada di satu tempat, kemudian dia mencari tempat di mana untuk menginap. Maka dia melihat tidak ada tempat melainkan satu rumah kosong yang terdapat di situ. Maka dia bertanya kepada orang yang berlalu lalang di situ, kenapa rumah ini tidak ada orang mendiami? Maka orang mengatakan bahawa rumah ini ada penunggunya, ada bendanya. Rumah ni kerah kata kita kan. Maka tak ada orang yang nak berani, yang nak beli ataupun yang nak duduk ataupun nak sewa dan sebagainya. Maka rumah tu ditinggalkan. Maka kata ulama ini, tak apa, biar saya duduk sini. Pada malam itu dia diganggu oleh jin ifrit. Maka dia pun membaca Ayatul Kursi. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Jin ifrit pula membaca Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Sudah. Masing-masing tu baca. Dia pun la ta'khuzuhu sinatu wa la naum. Jin itu pun la ta'khuzuhu sinatu wa la naum. Sampailah wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Maka ifrit terdiam. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Ifrit terdiam. Maka malam itu dia telah dapat tidur dengan nyenyaknya. Pada esok hari, maka dia melihat ada kesan terbakar pada tempat jin yang mengganggunya itu. Oleh demikian, ayat kursi
hendaklah kita sama-sama beramal. Hafal dan kita amalkan, dan kita beritahu kepada ahli keluarga untuk kita sama-sama mengamalkannya juga. Mudah-mudahan Allah akan memberikan kita kebaikan dunia maupun akhirat. Wallahu alam.